Muhammad Aizam Hanif dari Roksari. Dan saya Ayuni Syafiqah. So kita tak boleh. Okey, pertama sekali kita akan tengok pada definisi perkahwinan. Definisi perkahwinan terbagi kepada dua, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasanya bermaksud ikatan perjanjian ataupun akad. Dari segi istilah pula ialah ikatan yang menjadikan pasangan suami isteri itu halal untuk satu sama lain dengan cara yang dibenarkan syarak. Definisi keluarga pula dari segi bahasanya ialah kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki tertentu. Dari segi istilahnya, satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak lelaki dan perempuan beserta cucu-cucu. Okey, kita akan lihat pada hukum berkahwin. Hukum berkahwin terbagi kepada 5, iaitu hukum wajib, haram, sunat, harus dan makruh. Kita akan pergi ke wajib dahulu. Wajib ialah khawatir dirinya akan terjebak dengan perzinaan. Dari segi haram pula ialah tidak mampu menyediakan wang perkahwinan. Sunat pula ialah ingin berkahwin, memiliki kemampuan dari segi nafkahnya. Yang keempat ialah harus. Tiada perkara yang mendesak seseorang itu untuk berkahwin. Dari segi makruh pula ialah tiada hajat untuk berkahwin. Okey, kita akan lihat pada rukun nikah. Jika tidak lengkap rukun nikah ini, maka tidak sahlah perkahwinan seseorang itu. So, rukun terbagi kepada 5, iaitu yang pertama ialah calon suami, calon isteri, wali belah wanita, mas kahwin dan saksi. Hikmah perkahwinan ini ialah untuk menyahut seruan fitrah. Yang kedua pula ialah dapat mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Selain itu dapat menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia. Yang keempat, melahirkan keturunan yang soleh dan berakhlak. Dapat juga menjaga akhlak dari runtuh dan rosak, dan dapat meluaskan medan persaudaraan dan membina prinsip kerjasama. Okey, kita pergi ke yang seterusnya, part kedua, iaitu pembentukan keluarga, iaitu tanggungjawab yang ada selepas berkahwin. Yang pertama, sebelum berkahwin, setiap orang mesti bersih dalam beberapa perkara, iaitu yang pertama, asas agama, ilmu kewangan dan ilmu tentang ciri lelaki dan perempuan. Kat sini, sebelum kita kahwin, kita tahu pasangan kita tu ada ilmu akidah, ibadat, menakahat. Semua tu kita kena prepare dan kita kena faham, kena tahu adakah diorang tu ada ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua ialah ilmu tentang ciri lelaki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Maksud kat sini ialah persefahaman sebelum berkahwin. So sebelum kita berkahwin tu, kita dengan partner kita kena faham ciri-ciri yang diorang nak. So tu sebab berkahwin, dia punya risiko untuk perselingkahan antara partner kita jadi kurang. So korang kena faham lah sebelum berkahwin. Yang kedua, kesihatan. Sihat tubuh badan, iaitu dari segi fizikal, mental dan batin. So sebelum korang kahwin dengan partner korang, pasangan korang kena tahu korang sihat ke atau tak. Lepas tu bebas daripada penyakit. Kita tahu sebelum kita kahwin, kita kena buat ujian HIV, ujian kesihatan ambil darah, iaitu HIV dengan thalassemia. So thalassemia tu kita boleh kalau kita dapat detect seseorang tu ada thalassemia, kita kena macam faham, kita kena bendung sebab penyakit thalassemia ni dia boleh bawa keturunan pada anak kita. So impact dia dekat bakal anak kita yang akan lahir nanti. So dia penyakit keturunan. So contoh kalau kita pembawa, maybe doktor akan sarankan untuk kita berpisah. So korang sebelum berkahwin, korang kena tanyalah partner korang tu sama ada penyakit tu. So kita boleh bendung dari awal. Yang ketiga, kita kena tahu keturunan dan kesuburan pasangan kita. Biasanya kita yang perempuan memilih yang beramal soleh dan beralat mulia, kemudian lihat pada keturunannya. Kita nak partner kita ni keturunan yang baik-baik. Contoh kalau korang partner korang yang tak nak, partner korang macam keturunan yang jahat dari asal yang suka mencuri, apa semua, macam yang keturunan background yang buruk-buruk lah. Kita tak nak, kita nak yang partner kita baik keturunannya. Lepas tu,
perempuan yang subur dan anak dara serta digalakkan melihat kepada sekufu atau tak. Masuk kat sini, lelaki dia biasanya lelaki sebelum berkahwin, diorang biasa nak cari anak dara kan. So kat situ peluang dia untuk kesuburan tu untuk kita cek untuk kita anak kita. So lepas kahwin semua nak anak. So contoh kalau korang sebelum kahwin tak tanya korang punya partner tu subur atau tak, kemungkinan untuk mendapatkan anak tu kurang. Siapa je tak nak anak dalam sebab berkahwin. Yang kedua ialah melihat yang kepada sekufu atau tak tu, maksudnya dia punya sama taraf dari segi agama dia, dari segi pendidikan dia, dengan kesempurnaan dia, dengan kewangan dia semua. Yang sekufu ni sebab boleh kita pilih dari pihak perempuan dengan walinya. Kita nak pilih tu sebab kita nak jaga air muka jugalah. Yang terakhir yang mempunyai sumber material. Kat sini dia kata sumber kewangan sangat penting untuk memberi mahar dan nafkah zahir kepada isteri. Ini para lelaki sebelum kahwin, korang kena cari sumber kewangan yang jadi sumber rezeki sebelum kahwin. So korang boleh prepare untuk selepas berkahwin ke apa. So korang tak ada masalah dalam kewangan semua. Lepas tu seorang lelaki mestinya punya pekerjaan yang stabil yang melihat ahli keluarganya. So korang sebelum kahwin, seorang lelaki tu korang kena cari lelaki yang tetap. Jangan semacam, sebab kita nak sara anak orang, sara keluarga, bakal anak-anak kita. So kita kena cari pendapatan yang banyak. So kita kena carilah lelaki tu, kena cari yang stabil lah pekerjaannya. Seterusnya, selepas berkahwin, bermulalah era baru bagi seorang suami isteri yang mana setiap orang akan memainkan perannya sebagai watak baru, iaitu yang pertama, tanggungjawab suami terhadap isteri. Tanggungjawab suami perlu memberikan mas kahwin pada isteri. Lepas tu, memberikan nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ni daripada sudut makanan, pakaian, keperluan, lepas tu kemudahan perubatan dia. Lepas tu nafkah batin ni macam korang tahu, nafkah suami wajiblah beri. Lepas tu yang dia memimpin dan mendidik isteri dengan sempurna. Contoh kalau isteri korang ada buat salah, contoh kalau sebelum tu isteri korang kurang macam solat buat bermain, tugas suami membimbing isteri ke arah kebaikan. Contoh kalau keluar sama-sama tu korang isteri korang tak pakai handsock ke pakai stokin, tegur dia secara didik dia untuk perlahan-lahan pakai benda alah tu supaya dosa yang suami tanggung dia akan berkurang. Lepas tu memberikan layanan yang baik kepada isteri. Kalau korang contoh suami isteri tu bergaduh, korang lelaki, para suami jangan naik tangan sebab dia boleh digelar gayus. So kalau contoh dia suami isteri tu ada buat salah ke apa, tegur secara perlahan-perlahan, jangan naik tangan ke apa sebab dia boleh berdosa. Yang tiga ialah berlaku ada ketika isteri jika berpoligami. Walaupun kita para isteri ni kadang-kadang tak suka poligami, suami kalau suami tu dia kalaulah suami tu nak berpoligami, dia kena adil dari segi kasih sayang, kewangan semua, duit, semua dia kena adil sebab dia yang pilih untuk berpoligami. Lepas tu kita pergi ke member kedua, iaitu tanggungjawab isteri terhadap suami. Isteri wajib mentaati suami dalam perkara makruf, iaitu perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Maksud kat sini, kalau suami tak bagi buat sesuatu perkara tu, kita isteri kena ikut. Contoh kalau isteri tak boleh, suami tak benarkan isteri kita bawa kawan walaupun tu kawan baik kita, so kita tak boleh bawa masuk rumah kawan ke atau rumah kita ke ataupun keluar sesuka hati. So sebelum keluar tu kita minta izin suami, sama ada suami tu beri keizinan atau tak. Kedua ialah memberikan layanan yang baik pada suami dengan penuh ikhlas dan memuaskan hati suami. Macam contoh, suami korang bawa balik kerja, lepas tu korang sediakanlah air ke apa sebab balik suami penat. So korang kalau buat air ke, tenanglah suami pakai pakaian cantik-cantik, wangi-wangi ke apa. So suami macam tengok isteri cantik macam tenanglah hati dia macam tu. Lepas yang kedua, menjaga kehormatan diri dan harta suami apabila suami tiada di rumah. Masuk kat sini, kita dah bawa tanggungjawab, lepas berkahwin ni kita dah bawa tanggungjawab suami.
kita kena jaga sebab dosa semua suami yang tanggung. So kalau contoh sebelum kahwin kita ni tak pakai tudung, kita praktikanlah slow untuk pakai tudung sebab itu pun boleh jadi maruah suami. Macam kadang-kadang orang kutuk suami tu macam kau tak pandai jaga isteri lah apa sebab isteri kau tak bertudung lah apa. So kita ni dah faham sebagai tugas isteri untuk jaga kehormatan diri semua. So kalau kat luar tu janganlah macam keluar sekali dengan kawan lelaki ke apa. Tak baik. Lepas tu menjaga kemuliaan maruah dan harta suami dengan amanah. Contoh kalau kat sini, kalau suami tu suruh bagi duit nafkah untuk korang beli belanja ke apa, isteri, kita kena berpada. Kita janganlah macam ambil peluang untuk guna kat tu untuk berjoli ke apa. So benda tu sepatutnya tak ini contoh hadis dari Ahmad yang mengatakan apabila seorang wanita isteri melakukan solat 5. Okey, sebelum tu kita ni saya pernah dengar ceramah yang kita ni perempuan senang je masuk syurga. Kalau kita buat 4 perkara ni, insya-Allah syurga tu kita boleh pilih. Macam hadis riwayat Ahmad, dia kata apabila seorang wanita isteri itu melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga harta dirinya dan mentaati perintah suaminya, maka di akhirat kelak dia dipanggil untuk masuk ke syurga daripada mana-mana pintu yang dia sukai sesuai dengan pilihannya. So, kita tengok poin keempat iaitu mentaati suami. So, kalau kita taat pada suami, insya-Allah lah kita boleh dengan senang masuk ke syurga. Yang ketiga, tanggungjawab ibu terhadap anak-anak. Ibu bapa dia kena lepas anak tu lahir, dia kena mengumandangkan azan ketika anak sejurus lepas kelahirannya. Maksud kat sini, lepas anak tu bapa kan ada setengah suami isteri yang suami dia teman isteri dia masuk kan untuk bersalin. So suami dia kena mengumandangkan azan belah kanan, mengiqamatkan azan kan, mengiqamatkan azan belah kiri bagi bayi perempuan. So kat situ tanggungjawab suamilah untuk mengiqamatkan dan mengazankan anak. Seterusnya melaksanakan akikah menyembelih haiwan untuk anak baru lahir, mencukur kepala dan memberikan nama yang baik. Macam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dia kata tiap-tiap anak itu terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran. Dengan akikahnya disembelih haiwan untuknya pada hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama. Kat sini kalau korang buat majlis akikah, kalau korang yang berkemampuan. So kalau korang yang tak berkemampuan, korang tunggu masa yang sesuai untuk korang buat majlis tu. Macam kalau ada rezeki lebih, buatlah untuk anak-anak kita. Yang seterusnya ialah berkaitan. Berkaitan ni ialah untuk para perempuan, bayi lelaki dengan perempuan juga. Lelaki dengan perempuan pun kena berkaitan supaya menjaga kesucian kita dalam Islam. Yang kedua, yang seterusnya adalah mencurahkan kasih sayang. Ibu bapa, kita kena mencurahkan kasih sayang pada anak-anak kita. Kita jangan berat sebelah, kita jangan pilih kasih ke apa. Jangan pilih kasih sebab anak tu kita yang nak. So, kita yang lahirkan dia. So, ibu bapa tu kena, tanggungjawab dia memang kena bagi curahkan kasih sayang. Jangan pukul anak kalau anak buat kesalahan ke apa. Seterusnya, semua anak wajib dilayan dengan adil. So contoh kalau anak korang ramai, ibu apa ni janganlah pilih kasih ke. Jangan macam contoh kalau seorang anak tu dia slow dalam pendidikan, so korang macam marah dia, macam pulangkan dia, macam pulang-pulangkan dia macam tak suka ke apa kan. So kita ibu bapa ni kita kena bagi sama adil. So jangan pilih kasih dalam ke anak-anak. So tak boleh sebab kadang-kadang anak tu terasa. Kita tak tahu apa yang dia ada kan, apa yang dia rasa. So dia yang mendidik anak-anak dengan didikan yang solid. Kalau boleh dari kecil kita ajar anak kita solat ke buat benda baik sebab dari kecil bayi ni pun senang ikut. So kalau kita buat benda baik macam kita solat ke zikir ke, insya-Allah anak tu akan ikut. So dia perlahan-lahan lah kita dari kecil lah kita mengajar. Nanti
tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Okey, kita anak-anak ni kita kena mentaati ibu bapa dalam perkara makruf, iaitu perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Maksudnya kalau sama juga macam suami, tanggungjawab suami dan isteri, tapi ini kita ibu anak-anak kepada ibu bapa. So kalau contoh ibu bapa kita nak keluar, ibu bapa kita tak bagi. So jangan lawan cakap mak bapak gini dah. Takut kalau mak bapak korang tak bagi, korang keluar je, kalau benda buruk dekat korang jadi, itu tanggungjawab korang lah. Kalau meninggal tak sempat minta maaf ke apa. Lepas tu yang lain, seterusnya tidak menikah sorak atau tidak menikah sorak atau bercakap dan bercakap dengan baik ibu bapa. Contoh kalau ibu bapa kita suruh buat something, kita tak suka, kita jangan macam kita lawan ibu bapa kita. Sebab ibu bapa ni kan dia punya kuasa tinggi darjat dia. So kalau apa-apa cakap je pelan-pelan, macam jangan tengking ke apa, walaupun kita marah ibu bapa kita ke, jangan cakap je seselo. Kedua, yang seterusnya lah, merendahkan diri kepadanya, selalu berdoa dan meminta ampun untuk ibu bapa. Maksud kat sini lah, kita kan kita anak-anak senang kita anak-anak senang nak tarik ibu bapa. Kan kita kan disarankan untuk kita disarankan untuk membaca doa ibu bapa selepas solat kan, yang di mana Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah dosa ibu bapaku dan berkatilah dan kasihanilah mereka di mana mereka menjagaku. So setiap doa tu kita doakanlah sekali ibu bapa kita. Masuk dalam hadis ni, tiap-tiap anak itu tersebut ini belum lagi. Macam itulah. Macam seterusnya lah, memberikan nafkah kepada ibu bapa dan ibu bapa yang fakir. Contoh kalau anak-anak tu memang kalau anak-anak tu dia bekerja dan berkejaya, firstnya dia dari keluarga yang tidak berkemampuan. So kalau kita ada rezeki lebih dalam gaji tu, kita kena utamakan mak bapak kita. InsyaAllah rezeki kita tak akan terputus dalam hal tu. Sebab kalau kita utamakan ibu bapa kita semua hal, InsyaAllah Allah memudahkan segalanya. Yang terakhirlah, berusaha menjadi anak yang soleh dan bertanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. So kita anak ni kena jadi anak yang soleh dan solehah. Sebab dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, tiap-tiap anak itu tertebus, terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran. Dengan akikahnya disembelih haiwan untuk sebab yang ni terus menjadi anak yang soleh ni, kita anak-anak senang nak tarik ibu bapa kita masuk syurga kan. So kalau ibu bapa kita meninggal, kan ada amalan yang ditinggalkan, 3 amalan yang ditinggalkan. So ada antara itu adalah doa daripada anak yang soleh. So kalau kita jadi anak yang soleh, insyaAllah doa kita untuk arwah mak bapak kita yang dah meninggal, so dia akan berterusan. So manfaatnya kepada arwah ibu bapa kita. Yang terakhirlah, menjaga mereka di hari tua. Korang korang selagi dia ada, korang jagalah dia, sebab itu ibu bapa kita. So kita kena jaga betul-betul. Jangan ada setengah orang dia letak dekat rumah orang tua sebab penjagaan kat orang tua. So itu maybe kita tak tahu apa sebab dia, maybe faktor memang dia busy ke apa. Tapi selagi ada waktu, selagi ada masa untuk kita jaga, ada masa dengan mak bapak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tak tahu bila diorang pergi ke, bila diorang bila diorang nak meninggal ke apa. So kita kena manfaatkan semua tu. Okay, next kita akan masuk kepada 4.3, iaitu kita akan membincangkan isu-isu perkahwinan di Malaysia. Terdapat 2 isu perkahwinan di Malaysia, iaitu yang first one ialah poligami, dengan yang kedua ialah perceraian. Dalam topik poligami ni, kita akan tengok kenapa dihikmahkan atau disyariatkan untuk berpoligami, dan yang untuk perceraian kita akan tengok kenapa faktor-faktor perceraian ni disebabkan oleh apa yang dia boleh berlaku.
Yang pertama, kenapa dibolehkan poligami atau diharuskan oleh syariat adalah kerana dulunya time musim perang, jumlah wanita lagi banyak daripada lelaki dan dibolehkan untuk berpoligami disebabkan oleh sunnah Rasulullah. Yang seterusnya ialah menjamin kemuliaan agama daripada godaan dan boleh menjejaskan atau melakukan zina. Contohnya kalau lelaki ni dia jenis mudah, nafsu dia kuat dan dia mudah untuk digodai. So bila dia untuk membendung daripada dia digodai, dia dibolehkan untuk berkahwin 4. Dan dekat sini pula kita boleh membendung daripada berlakunya penzinaan ataupun anak luar nikah kepada perempuan-perempuan. Lepas tu perempuan kadang-kadang bila dia dengan lelaki dia tak dapat nak puaskan kehendak suami dia, dan suami tu pula akan mencari perempuan lain untuk kepuasan nafsu dia. So dari situ adalah diharuskan untuk lelaki itu berpoligami. Dan kadang-kadang perempuan ni juga kalau darah dia dah kering, nifas dia, so maksudnya dekat sini dia dah tak boleh nak melahirkan anak ataupun apa-apa. Untuk kadang-kadang dia rasa macam benda ni macam jijik sebab dalam umur dia dalam 50 tahun ke atas, dia akan rasa macam dah tak nak dah buat sebab dia dah menopause. Lepas tu lelaki pula disebabkan sebab tu ni lah isteri tu membolehkan, kadang-kadang dibolehkan suami dia ataupun suami yang akan mempoligami. Dan kadang-kadang poligami ni boleh berlaku disebabkan persetujuan isteri bila dia tak boleh mengandung, tak boleh bagi zuriat kepada lelaki dia. Jadinya dia membenarkan suami dia untuk berpoligami. Dan ada juga kes yang isteri dia memang keturunan dia tak boleh nak mengandung, so dia ambil anak angkat. Seterusnya ialah faktor-faktor perceraian yang berlaku di Malaysia. Faktor pertama ialah tiada persefahaman. Contohnya macam ustaz bagi kes ubat gigi. Lelaki akan menggunakan ubat gigi pada tengah, dan perempuan akan menggunakan ubat gigi pada hujung-hujung itu betul-betul sebab perempuan ni ciri-ciri dia macam lebih kepada detail dalam kehidupan dia. So bila tiada persefahaman, diorang akan boleh bergaduh sama diorang, dan bila diorang bergaduh, diorang boleh bercerai. Yang kedua pula ialah berkahwin terlalu awal. Lagi kadang-kadang kalau kita baru lepasan SPM ke apa, kita akan berkahwin terlalu awal tanpa ada rasa untuk bertanggungjawab, untuk mencari duit, dan diorang tak tahu peranan-peranan yang macam Atul cakap, peranan setiap ibu bapa tu harus ada. Dan bila diorang berkahwin terlalu awal, kadang-kadang diorang ada anak, dan kadang-kadang anak diorang tu susah untuk dikawal, tak pun diorang tak dapat. Bila diorang berkahwin awal, diorang tak bekerja. Jadi bila diorang tak bekerja, diorang susah untuk menafkahkan setiap anak dan isteri kalau lelaki. Yang ketiga ialah tiada rasa tanggungjawab. Yang ketiga ni untuk lelaki, macam dia kahwin just untuk enjoy dia dengan isteri dia je. Ada certain, sebab kita boleh nampak daripada student-student iaitu dari lepasan SPM, bila diorang berkahwin terlalu awal dan kadang-kadang diorang tak memainkan peranan tanggungjawab diorang sendiri. Yang keempat ialah faktor campur tangan mentua. Bila laki bini bergaduh, kadang-kadang mentua ni lagi memarakkan situasi diorang. Sepatutnya mentua ni diorang patut mendamaikan supaya tiadanya berlakunya perceraian. Yang kelima ni, dulunya PKP dan musim COVID kita ada masalah kewangan, dan kita dapat tengok dari situ peningkatan perceraian adalah tinggi disebabkan masalah kewangan bilanya lelaki diorang tiada pekerjaan untuk menanggung anak yang ramai dan bini. Yang keenam ialah punca poligami. Ada isteri yang dia tak nak dimadukan. Jadi dari sini dia cakap macam ni, abang, kalau abang nak kahwin lain boleh, tapi saya tolong ceraikan saya dulu sebab dia tak nak dimadukan. Yang ketujuh ialah sikap curang kepada suami. Yang kat sini pasangan. Sebabnya bila kita bercurang, maksudnya kat sini kita tak setia, kita tak ada tanggungjawab kita, kita tak ada peranan kita, dan boleh menyebabkan berlaku perceraian bilanya kantoi. Contoh lelaki dia kantoi ada perempuan simpanan atau lain. Bini dia akan rasa apa? Rasa marah apa semua, dan ini akan menyebabkan perceraian. Untuk berkahwin,
tanpa persetujuan wali, di mana wali kadang-kadang dia actually tak, bila lelaki pihak sana hantar rombongan kepada pihak perempuan dan ayah kepada perempuan wali, dia akan cakap macam ni, maaf anak saya tidak bersedia kerana dia belum mempunyai hartanya sendiri, kereta apa semua dia tunggu tu. Dan perkara ni akan memecah belahkan hubungan antara bapa dan anak perempuan. So bila kita tak ada perkahwinan, so bila kita nak berkahwin tapi wali kita tak setuju, apa yang boleh anak perempuan buat dan pasangannya ialah diorang boleh fight diorang punya situasi ni dekat mahkamah, supaya mahkamah boleh membimbing atau memfahamkan kepada ayahnya untuk kenapa mereka perlu berkahwin. Dan hal ni akan membendung daripada berlakunya hubungan yang renggang antara anak perempuan dan ayah. Macam mana kalau kita nak berkahwin tapi wali kita tak setuju, dia boleh sebabnya kita kena cukup rukun nikah kita yang 5. Yang pertama ialah kita kena ada calon suami, yang kedua ialah calon isteri, yang ketiga kalau sepatutnya ada wali tapi disebabkan ayah perempuan tu tak setujui, maknanya kat sini kita kena cari wali hakim. Yang keempat ialah mas kahwin. Lelaki kena sediakan mas kahwin, dan yang terakhir ialah akad. Yang kedua ialah pernikahan itu melebihi 2 mahalah. Maksudnya wali dia tinggal dekat Johor, jadi dia kena pergi ke negeri lain untuk berkahwin. Yang ketiga, tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alasan syarat di tempat dia bermuasabah stay. Contohnya dekat sini, hari ni dia dekat Melaka, jadi dia pergi kat Johor. Bila dia pergi dekat Johor, hari tu juga dia nak berkahwin kat Johor, jadi dibolehkan. Yang keempat ialah pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf. Kenapa kita nak yang diiktiraf? Sebab kita tak nak bila kita berkahwin dengan mana-mana wali daripada selat lain-lain tak apa sepadan. Contohnya mostly berlaku dekat Thailand. So dekat sini kita tak nak pernikahan tu tak sah sebab dia tak didaftar apa semua. Yang kelima, ini adalah sijil-sijil yang di mana kita nak berkahwin tanpa persetujuan wali tu, yang patut kita memenuhi syarat dia ialah, yang pertama ialah mendapatkan surat kebenaran poligami daripada isteri ataupun daripada negeri masing-masing. Yang kedua ialah menghadiri kursus pra-perkahwinan supaya dua-dua bersedia. Yang ketiga ialah mengemukakan surat akad status diri. Contoh kalau perempuan tu janda ke, balu ke, kita kena ada surat untuk membuktikan diri kita. Okey, yang seterusnya dan terakhir iaitu 4.4 iaitu fikah berinteraksi Muslim dan non-Muslim. Okey, bercinta dengan non-Muslim, Islam tidak melarang perkahwinan antara bangsa. Wanita Muslim berbangsa Melayu boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki walau apapun bangsa sekalipun dengan syarat agamanya ialah Islam. Begitu juga dengan lelaki Muslim. Okey, dalam ayat ni mengatakan kita boleh berkahwin dengan non-Muslim, tapi kena make sure non-Muslim tu masuk Islam dulu. Tapi biasanya kalau non-Muslim nak masuk Islam, dia kena ada niat yang betul, iaitu bukan sebab berkahwin, tapi sebab cinta akan agama Islam. Okey, yang kedua pula, bercinta tiada tegahan dalam agama. Cinta adalah satu fitrah yang suci. Yang penting adalah bagaimana menguruskan cinta. Okey, cinta ni dia suci, tapi dengan cara yang betul. Okey, antara adab yang perlu dijaga ketika berjumpa semasa bercinta ialah berpakaian yang menutup aurat atau setidaknya sopan. Kiranya tutup, pakai tudung. Bagi wanita Muslim, pakai handsome, pakai stocking. Kalau wanita non-Muslim, pakai yang sopan, kira baju yang panjang semua tu. Okey, yang kedua ialah topik perbualan yang wajar, bukannya perbualan lucah dan seumpamanya. Untuk poin yang kedua ni ialah perbualan yang sepatutnya, kiranya bukan soalan yang dah makan ke belum, buat apa tu, semua tu. Okey, untuk yang ketiga pula, menjaga pandangan mata dari melihat yang haram.
Kalau berjumpa tu, kalau bagi lelaki harus menundukkan pandangan dia sebelum berkahwin. Menjaga ikhtilat. Okey, yang keempat pula, tempat berjumpa yang terbuka dan tidak menimbulkan fitnah. Kiranya kalau nak jumpa tu, jumpa tempat yang public, tempat yang ada orang, jangan pergi hotel. Yang kelima pula, membawa bersama mahram seperti ibu, bapa, abah dan orang yang dewasa. Kiranya kalau nak pergi berjumpa tu, kena ada orang ketiga, jangan berdua-duaan. Okey, untuk yang seterusnya, wanita muslimah berkahwin dengan non-muslim. Islam, dia melarang muslim dan muslimah berkahwin dengan bukan Islam. Mereka hanya boleh berkahwin semasa muslim saja. Yang seperti yang saya cakap tadi, mereka boleh berkahwin, tapi make sure orang yang non-muslim tu belum masuk Islam dulu. Yang kedua, hukumnya adalah haram dan tidak sah. Ini kerana ia berkaitan dengan persoalan akidah, syurga neraka, pendidikan anak-anak dan keharmonian rumah tangga. Okey, untuk dalam poin ni pula, kenapa Islam dia melarang dia melarang muslim dan muslimah berkahwin dengan non-muslim atas faktor-faktor yang dinyatakan. Okey, seterusnya berkahwin dengan ahli kitab. Islam dia terdapat dua, iaitu haram dan dibolehkan. Untuk yang haram, wanita muslim dilarang berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Manakala yang dibolehkan pula iaitu lelaki muslim boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab. Okey, untuk poin ni, Islam memberi kelonggaran perkahwinan antara muslim dan non-muslim ahli kitab. Konsepnya ialah lelaki muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab sama ada Yahudi atau Kristian. Di sebaliknya, wanita muslim ditegahkan dan diharamkan daripada berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Okey, untuk kenapa wanita muslim dia dilarang berkahwin dengan lelaki ahli kitab? Kerana ulama berpendapat perkahwinan ini akan mengheret perempuan yang beriman jatuh menjadi kafir kerana kebiasaan suami yang mengajak isteri memeluk agamanya. Biasa perempuan ni bila dah terlalu sayang dekat lelaki, dia akan ikut semua cakap lelaki. Okey, hikmah diharuskan berkahwin dengan ahli kitab ialah bertujuan menarik golongan ahli kitab menganut Islam. Kiranya orang yang bukan perempuan yang ahli kitab masuk Islam. Untuk perempuan ahli kitab masuk Islam untuk mempelajari Islam dengan betul. Yang kedua ialah anak-anak hasil perkahwinan ini akan menurut agama bapa mereka iaitu Islam. Kiranya laki suami sebagai ketua keluarga, kalau suami dia Islam, anak dia mesti bapa dia mengajar anak-anak dia untuk masuk Islam juga. Okey, konsep ahli kitab. Ahli kitab di dalam Al-Quran secara jelas ini merujuk kepada mereka yang beragama Yahudi dan Kristian yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Definisi Imam Al-Syafi'i mengkhususkan ahli kitab kepada keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Kristian. Mereka yang bukan daripada keturunan Bani Israel tidak tergolong dalam ahli kitab walaupun menganut agama Yahudi dan Kristian. Kiranya okey, pada zaman sekarang kita kurang bukti yang menunjukkan mereka tu ahli kitab yang betul ataupun yang palsu. Jadi kita ni kena ambil langkah berjaga-jaga. Ini kerana Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutuskan kepada Bani Israel dan bukan kaum lain. Sebagaimana Taurat dan Injil diturunkan hanya kepada mereka, maka Al-Quran menamakan mereka sebagai ahli kitab. Okey, status berkahwin dengan perempuan kitabiah. Kitabiah ni dia maksud dia bukan asli. Persidangan jawatan
Majlis Kebangsaan Bagian Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-18 pada 14 Mei 1980, pernikahan orang Islam dengan perempuan Kitabiah adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Sebab ada hadis yang mengatakan menurut hadis Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Zaid bin Wahab, dia berkata, Umar Ibn Khattab berkata, lelaki Muslim boleh menikah dengan perempuan Nasrani, namun lelaki Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita Muslim. Pernikahan yang dibenarkan, yang pertama ialah pernikahan diakad mengikut Islam dan keluarga itu hendaklah hidup secara Islam termasuk pendidikan anak. Yang kedua ialah pernikahan suami isteri Kristian, kemudian si suami masuk Islam, maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupan mengikut ajaran Islam. Okey, untuk kesimpulan untuk bab pembentukan keluarga, berkahwin adalah sunnah Nabi Muhammad SAW bagi sesiapa yang mampu. Keluarga adalah madrasah utama untuk mendidik ahlinya menjadi soleh. Akhirnya, negara yang makmur akan terbentuk apabila masyarakat ini soleh dan solehah. Pastinya jalan utama adalah berpegang kepada ajaran dan petunjuk agama dalam urusan pernikahan. Islam dia menyediakan jalan yang mudah untuk umatnya mendapat tunjuk ajar dalam membina rumah tangga yang diberkati Allah. Okey. Seterusnya, setiap ahli dalam keluarga, terutama ibu bapa, mestilah menunaikan tanggungjawab mereka agar keluarga yang dibina mendapat rahmat dan mawadah. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini boleh menyebabkan berlakunya penceraian yang mengakibatkan banyak pihak mendapat kesan negatif. Begitu juga dengan isu semasa seperti poligami. Ia mesti diuruskan dengan cara yang betul sehingga ia nampak positif di mata masyarakat. Perkahwinan di luar negara seperti di Siam, iaitu Songkla, adalah satu bentuk pernikahan yang halus. Namun perlu ditelusuri dengan hikmah kerana banyak pihak akan tak anaya jika tidak dikenali dengan cara yang betul. Sebagai contoh untuk poligami seperti Abang Tesla, kalau nak berkahwin dua dibenarkan, tapi mesti ada persetujuan isteri pertama. Okay? Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.